Okey, Firdaus merupakan seorang pemain tenis di kolejnya. Setiap pagi dia akan berlari sejauh 10 km sebagai persediaan pertandingan. Rajah menunjukkan graf jarak masa bagi larian Firdaus pada suatu hari. Okey, so dekat sini soalan ni 15 markah. Soalan ni 15 markah. Okay, first kali kita tengok graf dulu lah. So, pelajar kena take note. Kalau soalan graf jarak melawan masa. Okay, jarak melawan masa, kita tahu kecerunan ni ialah laju. Ni pelajar kena tahu, take note terus. Okay, seterusnya kita tengok. Nyatakan tempoh masa dalam minit Firdaus berehat seketika. Okey, dekat mana dia berehat? So, dekat sini. Dia lari 5 km sampai dekat sini dia berehat sekejap. Okey, dia berehat. Lepas tu dia sambung balik lari 5 km lagi sampai jarak dia 10 km. Soalan dia nyatakan tempoh masa. Tempoh masa senang waktu dia berehat. Okey, so kita tulislah 23 tolak dengan 18. So kita dapat 5 saat. Okey, dekat sini satu markah soalan simple. Okey, yang kedua, hitung laju purata dalam kilometer per minit lariannya. Okey, senang kalau formula dia sama, kilometer per minit, bukan formula, unit dia sama, mudah kita kira. Tadi kita dah tahu kecerunan dia laju. So, laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, cuma dekat sini dia tanya hitung laju purata. Dia ada perkataan laju purata. Okey, kat sini cuba highlight Okey, bila ada perkataan purata, mesti ada perkataan jumlah lah. Kalau kat sini. So, cikgu tulis laju purata sama dengan jumlah. Kita tambah perkataan jumlah je. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, sebab dia tanya purata purata. Okey, so jumlah jarak dia lari berapa? Kat sini sampai sini 10 km. So kita tulis je 10 km dengan jumlah masa. So jumlah masa dekat sini sampai dekat sini hujung ni 45. So boleh kecilkan dia. So 2/9 ataupun 0.22. So ada solution dekat sini. Kat sini satu markah. Dan jawapan akhir dia satu markah lah. Sama ada pecahan atau perpuluhan. Okey. So kita dah settle untuk 3 markah. Kita tengok soalan seterusnya. Okey. Soalan B. Sebagai seorang atlet, Firdaus perlu mengawal dietnya. Okey, jumlah kalori yang perlu diambil ialah 3000 kalori satu hari. Catapan menunjukkan rujukan nutrisi bagi Firdaus. Okey, so sekarang ni nutrisi dia lah. Okey, nutrisi dia 3000 kalori satu hari Okey. So soalan dia diberi bahawa pengambilan protein adalah 250 kalori. Okey, dan beza antara sudut sektor bagi pengambilan natrium dan kalsium ialah 30. So dekat sini beza pelajar beza antara sudut sektor natrium, antara natrium ni dengan kalsium. So beza dia ialah 36. Sudut sektor bagi pengambilan lemak ialah 11. So lemak kita tahu 11%. Okey, 11 darjah lah. Okey, so sekarang ni kena carilah protein tu. So diberi bahawa pengambilan protein 250 kalori maksudnya 250 per dengan keseluruhan ni lah 360. Okey. Sekejap. Bukan per 360 per dengan 3000 kalori satu hari. Kita darab dengan 360 darjah. Baru kita dapat sudut dia. So sudut dia automatik kita dapat 30 darjah.
So dekat sini 30 darjah. Okey, so settle. Kat sini okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, cari sudut sektor yang mewakili pengambilan kalsium. So kita nak cari sudut sektor kalsium tu dah. Okey, keseluruhannya kita tahu Kita tahu. So cikgu buat kat sini. Okey, natrium. Okey, campur dengan sekejap So natrium campur dengan kalsium. Okey, campur dengan 209. Okey, campur dengan 30 tadi protein yang kita dapat tadi. Okey, campur dengan lemak yang dia bagi 11. So totalnya ialah 360. Okey, so dekat sini kita boleh carilah. So N tambah K je yang tinggal kan. N tambah K sama dengan 360 ni. Tolaklah. Yang ni semua bawa pergi sebelah. So 360 tolak dengan 11, tolak dengan 30, tolak dengan 209. So N tambah K ni pelajar akan dapat 100, 110. Ni ialah persamaan yang pertama yang pelajar dapat lah. So dekat sini pelajar akan dapat satu markah dekat sini. Ni satu markah baru ni. Okey, seterusnya. Dia bagi maklumat pada kita beza antara sudut sektor Okey, diberi bahawa pengambilan protein sebanyak 250 kalori dan beza antara sudut sektor pengambilan natrium dan kalsium. Natrium dan kalsium ni dibagi beza dia 30, 36. So kita boleh buat persamaan yang kedua dekat situ. Maksudnya natrium tolak dengan kalsium dapat 30, 36. Dekat sini persamaan yang kedua. Okey, persamaan yang pertama tadi kita dah ada. Solution tadi kita dah ada. Okey, N tambah kalsium sama dengan 100, 110. Yang ni persamaan yang pertama tadi. Okey, so bila dah dapat persamaan yang kedua ni, yang ni dapat markah dah ni. Yang ni satu markah ni. Tadi yang atas tu dah satu markah. So dekat sini kita boleh selesaikan lah. Okey, kita masukkan saja dalam persamaan ataupun kita guna kaedah penghapusan terus senang. Okey, maksudnya kita nak cari kalsium. So dekat sini tolak lah. Kat sini tolak, kat sini tolak dan kat sini tolak. So tolak-tolak jadi tambah. So yang ni habis So akan dapat 2K sama dengan 110 tolak 36. So kita dapat 74. So kalsium sama dengan 74 bagi 2. Kita dapat 37. Okey, so dekat sini pelajar akan dapat markah. Ada solution dekat sini satu markah dan jawapan akhir dia satu markah. Okey, so settle. Sebab soalan ni dia nak cari sudut sektor yang mewakili pengambilan kalsium. So settle Okey. Untuk bahagian B, okey, kita pergi kepada soalan C. Soalan C. Okey, soalan C ni soalan keempat lah. Soalan keempat. Pelajar kena faham betul-betul soalan ni Okey, untuk meningkatkan pukulan Junam, Firdaus jurulatihnya telah merangka satu latihan, iaitu Firdaus perlu melompat pada titik R untuk membuat pukulan ke penanda M dan penanda N seperti dalam rajah berikut. So sekarang ni Firdaus ni dia kena lompat daripada titik R ni untuk smash. Untuk smash dekat sini. Okey. So daripada titik R ni dia nak smash ke titik M dengan titik N. Okey. Diberi bahawa jarak titik R dari penanda M. Okey, R daripada M dan N adalah sama. So sudut MRN. Maksudnya sudut MRN dekat sini sudut dia 38 darjah lah. So kalau kita lukis gambar dia akan jadi macam ni. Okay, ni R. So dia smash ke M dan smash ke N. Okay, so sudut dia dekat sini
Kita tahu 38 bahagi 2, so kita dapat 19 dekat sini. Okey, so kita kena carilah jarak panjang dekat sini Sudut dah ada, kita kena cari jarak dia dekat sini. Panjang ni berapa, panjang dekat sini berapa Okey, membentuk satu. Okey, daripada jarak MN ialah 4 meter. Okey, ni maklumat M ke N ni maklumat dia dah bagi pada kita 4 meter. Maksudnya kat sini 2, kat sini 2. Okey, automatik kita boleh cari panjang dekat sini. So kita guna sign lah, tentangan dan hypotenuse lah. Okey, so lagi satu tips dia, apa-apa saja solution, pelajar kena jawab di ruang jawapan. Okey, so pemeriksa akan cari jawapan pelajar. So cikgu lukis balik gambar dekat bawah. Okey, kita sambung, cikgu lukis mula Jadi kita nak cari panjang dekat sini lah. Nak cari hypotenuse dekat sini. Okey, so nak cari hypotenuse, automatik pelajar tahu kita guna sin lah. Sin 19 darjah sama dengan opposite bagi dengan hypotenuse. So H so H pada atas, yang ni turun bawah. So bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 6.1431. So panjang dekat sini 6.1431. Pelajar kena tahu panjang kat sini pun sama, 6.1431. Okey, so dekat sini pelajar tak dapat markah lagi Okey, tak dapat markah lagi. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, so saya hitung beza sudut tunduk. Okey, penanda M dan penanda N. M dan N dari titik P apabila Firdaus membuat lompatan. Okey, tegak masing-masing 0.25 dan 0.15 pada titik R ketika melakukan pukulan junam. So sekarang ni pelajar kena faham. Okey, so dekat sini dekat R ni dia lompat. So dekat R ni dia lompat. Okey, so dia smash ke titik M. Okey, kita nak smash ke titik M. So jarak dekat sini kita dah tahu 6.1431. Okey, so pelajar kena take note, dia lompat daripada titik Q ni lah, kedudukan dia. Tinggi dia berapa dekat sini? Tinggi dia dengan raket 2.4. Tapi dia lompatan yang pertama untuk titik M ni, dia lompat 0.25. Maksudnya dekat sini pelajar kena tulis 2. Berapa tinggi dia tadi? 2.4 Okey, mesti ditambah dengan 0.25. Baru pelajar dapat sudut tunduk dia. Sudut tunduk dekat mana? Sudut tunduk dekat sini lah. Sudut tunduk sama dengan dekat sini. Okey, bila nak cari sudut tunduk, senanglah, theta. So cikgu cari sudut tunduk M. Okey, so tentangan bahagi dengan sebelahan. So tangent lah. Okey, so cikgu tulis. Cikgu kira satu-satu So tangent theta Okey, sama dengan tentangan. So kita tambah 2.4 tambah dengan 0.25, so 2.65 bahagi dengan sebelahan dia 6.1431. So bila pelajar tekan kalkulator, pelajar akan dapat jawapan dia 23.34. So dekat sini baru pelajar dapat satu markah. Okey, ni sudut tunduk M. Pelajar kena cari sudut tunduk N pula. So kita lukis satu lagi gambar. Okey, so gambar dia kat sinilah cikgu lukis. Okey, so dia lompat dekat sini ke sini panjang dia sama 6.1431. Okey, ni titik N. Okey, cuma beza dia lompatan dia. So tinggi asal dia 2.4. Lompatan yang kedua dia ialah 0.15. So mesti tambahlah 0.15. So kita nak cari sudut tunduk dia dekat sini Cikgu andaikan dia alfa lah. Okey, so cikgu andaikan dia alfa. So tangent alfa kita kira kat sini.
Tangent alfa sama dengan opposite 2.55 2.55 bahagi dengan 6.1431. So pelajar akan dapat 22.54. So dekat sini pun pelajar hanya akan dapat 1 markah. Okey, dan last sekali soalan sebenar dia tanya beza lah. Kita nak cari beza sudut tunduk. So M dah ada, N dah ada. So kita tolak lah. Okey, so beza sama dengan 23.34 ditolak dengan 22.54. So bila pelajar tolak, pelajar akan dapat beza 0.791. Dekat sini 1 markah. Okey, so settle untuk soalan bahagian C. Okey, Firdaus ingin membeli sebatang raket baru yang akan digunakan dalam pertandingan. Dia mendapati 2 jenis raket A dan B. Okey, sesuai dengan gaya permainan. So kita ada 2 raket lah, S dan T S dan T kat sini Okey, jadual menunjukkan data tentang bola tenis yang dipukul dengan menggunakan raket A dan raket B daripada suatu laman web. Okey, so kita tengok dekat sini. Kenapa dia kata bola tenis bukan bola tenis ni? Bulu tangkis Okey, so cikgu betulkan lah. Okey, berdasarkan data tersebut, raket mana yang patut Firdaus beli? Patut dia beli raket S ke raket T? Okey, bila kita nak cari accurate, yang mana paling accurate, so kita kena cari sisihan piawai lah. Sebelum cari sisihan piawai, kita kena cari min dulu. So kita cari min. Okey, min raket S dulu So raket S. Okey, min dia kena tambahlah semua bahagi dengan bilangan sampel dia So 254 tambah dengan 251 tambah 256 tambah dengan 260 tambah 253, kita bahagi dengan 5. So kita akan dapat min dia 254.8. Okey, ni untuk raket S lah. Okey, seterusnya kita cari raket T pula. Raket T, kaedah yang sama. So 252 tambah 255 tambah 258 tambah 254 tambah dengan 255 bahagi dengan 5. So kita akan dapat, kat sini cikgu kena tulis min takut tertinggal nanti. So min, okey, kita akan dapat 254.8. okey, bila dah dapat min, kita cari sisihan piawai. So sisihan piawai, tulislah kat sini sisihan piawai raket S. Okey, formula sisihan piawai ada diberi ada diberi. So 254 kuasa 2 tambah 251 kuasa 2 tambah 256 kuasa 2 tambah 260 kuasa 2 tambah 253 kuasa 2. Okey, dibahagikan dengan 5 5 ditolak dengan min yang kita dapat tadi, min kuasa 2 254.8 kuasa 2. So pelajar boleh tekan kalkulator kat sini, pelajar akan dapat 3.06. Okey, so settle dekat sini. Sisihan piawai untuk raket S. Okey, seterusnya sisihan piawai raket T. Okey, so raket T kaedah yang sama jugalah. Okey, 252 kuasa 2. Sorry 252 kuasa 2 tambah dengan 255 kuasa 2 tambah dengan 258 kuasa 2 tambah 254 kuasa 2
tambah dengan 255 kuasa 2 dibahagi dengan 5 ditolak dengan min yang kita dapat tadi. So 254.8 kuasa 2. So pelajar akan dapat 1.94. So sisihan piawai yang kecil dia lebih konsisten lah. So kita tulis jawapan akhir dia. Raket T lebih konsisten. Konsisten pelajar kena tulislah jawapan dia macam ni. So kita akan dapat markah. Kita tengok untuk soalan ni 4 markah 4 markah. So dekat mana dia dapat markah? Kira min 1 markah. Ni idea 1 lah. Idea 1 1 markah. Lepas tu kat sini 1 markah. Sisihan piawai dekat bawah tu 1 markah. Dan jawapan akhir ni raket T lebih konsisten. Kalau jawab raket T saja salah dia mesti ada lebih konsisten, perkataan konsisten. So 1 markah. So 4 markah dekat situ. So settle untuk soalan 16. Soalan 16 ni 22 minit kalau cikgu rakam